Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey pelajar. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan kelas kita seterusnya. Okey, jadi sebelum tu boleh buka buku teks muka surat 42. Okey, di mana pada kelas yang lepas saya telah terangkan tentang apa itu kajian keperluan pelanggan. Okey. Di mana kajian keperluan pelanggan itu ialah satu bentuk kajian, satu bentuk kajian ataupun borang yang kita edarkan kepada pelanggan bagi mengenal pasti apakah masalah ataupun apakah kehendak pelanggan terhadap produk sedia ada yang digunakan. Di mana dalam kajian keperluan pelanggan mesti ada 3 kriteria, iaitu maklumat pelanggan, latar belakang produk dan juga penambahbaikan. Okey, ini contoh borang dia. Okey, setelah kita dapat maklumat daripada borang kajian pelanggan, okey, kita akan terus membina model fungsi. Ini ialah contoh model fungsi dalam buku teks muka surat 42. Okey, di mana model fungsi bagi berus kasut. Dan setelah kita bina model fungsi, kita akan teruskan dengan analisis berantai punca dan kesan. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung tajuk kita pada yang seterusnya. Okey, iaitu kalau yang lepas kita telah bina model fungsi bagi pengurek. Di mana kat sini tangan memegang rangka, rangka memegang pisau, pisau pegang pensel, tangan memegang pensel. Skru memegang rangka dan juga pisau, di mana kelembapan mendatangkan masalah kepada skru, di mana kelembapan akan menyebabkan skru berkarat. Apabila skru berkarat, maka skru tidak boleh memegang pisau. Okey, dan juga pisau tidak boleh mengasah mata pensel sehingga tajam apabila dia berkarat. Daripada fungsi ini, kita akan teruskan kepada analisis berantai punca dan kesan. Okey, kalau kita ngorek tadi, di mana pensel diasah tak tajam. Kenapa tak tajam? Mata pisau tumpul. Kenapa dia tumpul? Sebab dia berkarat. Kenapa dia berkarat? Disebabkan oleh oksidasi ataupun kelembapan. Maksudnya pengaratan disebabkan oleh adanya air dan juga udara. Okey. Jadi setelah kita kenal pasti masalahnya, di mana kelembapan itu menyebabkan pengaratan, komponen yang terlibat ialah skru dan juga pisau pada pengorek tersebut. Jadi seterusnya ialah langkah 4, kita akan tentukan jenis pencanggahan fizikal. Sama ada pencanggahan fizikal yang kita gunakan iaitu ruang atau masa. Tahun lepas saya dah ajar di mana apakah yang dimasukkan dengan pencanggahan fizikal, iaitu kaedah pemisahan ruang. Okey. Siapa ingat lagi tak? Di mana kaedah pemisahan ruang bermaksud ialah dia berlaku pada masa yang sama. Ingat pada masa yang sama. Manakala bagi pemisahan masa, dia tidak berlaku pada masa yang sama. Okey. Jadi kita lihat dekat sini dari segi berus kasut. Okey. Dari segi tekanan, semua mula mengilap. Okey, adakah sebarang penyesuaian ketika sebelum mengilap? Tidak. Semasa mengilap dia tidak, selepas mengilap dia tidak. Jadi kat sini dia pencanggahan fizikal ruang. Maksudnya dia tidak berlaku pada masa yang sama. Okey. Masalah tekanan berus tidak sekata berlaku pada permukaan ruang, iaitu kasut sepanjang proses mengilap kasut. Oleh itu, kaedah penyelesaian masalah estimatif secara pemisahan ruang dipilih kerana aktiviti mengilap kasut perlu menjadi mudah, tidak mengeluhkan tangan dan kasut perlu kilat pada masa yang sama. Kalau cerita pengurek pula, dari segi ketajaman. Okey. Adakah sebarang penyelesaian ketika sebelum mengasah? Ada. Semasa mengasah, dia ada. Selepas mengasah, dia ada. Jadi pencanggahan fizikal tu ialah kaedah pemisahan masa.
Di mana masalah mata pisau mengasah tumpul berlaku disebabkan pengaratan. Jadi proses pengaratan oksidasi bukannya berlaku secara tiba-tiba, ianya mengambil masa yang lama dan ketajaman mata pisau dapat dibezakan sebelum dan selepas pengaratan. Penjagaan fizikal yang sesuai ialah pemisahan masa. Okey. Jadi yang kelima ialah kita akan tentukan prinsip inventif yang sesuai. Okey. Kita telah pilih kaedah pemisahan yang kita gunakan sama ada kaedah pemisahan ruang atau kaedah pemisahan masa. Okey. Jadi sekarang untuk cadangan prinsip inventif iaitu pengantara. Pengantara bermaksud iaitu memperkenalkan konsep baharu untuk membantu pelanggan. Okay, adakah konsep ini menyelesaikan masalah tekanan berus tidak sekata? Ini cerita berus kasut komponen baru mestilah boleh memberus secara berputar dan mempunyai laju yang seragam. Maka komponen baru tersebut ialah motor berkuasa elektrik yang dipasang pada berus yang berputar. Okey. Ataupun mungkin kita boleh gunakan cadangan prinsip inventif bagi tidak simetri. Iaitu maksudnya mengubah bentuk kepada simetri atau tidak simetri. Di mana komponen yang mempunyai reka bentuk bulat dan simetri akan berputar dengan seragam dan stabil, maka reka bentuk berus yang baru adalah bulat dan simetri. Jadi kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ruang dipilih sebagai jenis pencanggahan fizikal. Prinsip inventif jenis pengantara dan juga tidak simetri dikenal pasti sebagai yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi. Maksudnya, pengantara dan juga tidak simetri ini ialah prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Bagi masalah pengurik tadi, iaitu kaedah pemisahan masa, cadangan prinsip inventif yang sesuai ialah tindakan awal, iaitu melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Adakah konsep ini menyelesaikan masalah mata pisau berkarat? Di mana komponen baru mesti tahan terhadap oksidasi dan tidak mudah berkarat serta sentiasa tajam. Jadi kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan masa dipilih sebagai jenis pencanggahan fizikal. Prinsip inventif jenis tindakan awal iaitu preliminary action dipilih sebagai langkah penyelesaian. Okey. Langkah 6. Setelah kita pilih cadangan prinsip inventif, kita akan teruskan langkah yang ke-6 iaitu cadangan inventif dalam bentuk lakaran. Maksud kita akan buat lakaran lah. Okey. Di mana ini ialah contoh pengorek tersebut. Okey. Sama ada bentuk macam ni. Okey, dia tak berkarat. Okey. Atau berbentuk macam ni. Kan? Ini contohlah. Okey. Contoh bagi penyelesaian masalah bagi mengatasi masalah karat pada skru dan pisau. Okey. Dia menggunakan ceramic sharpener. Maksudnya dia tidak gunakan logam. Jadi tak akan berlakunya proses pengaratan. Okey. Ataupun kita gunakan stainless steel sharpener. Di mana stainless steel ni dia memang tak berkarat. Okey. Dia bukan macam besi biasalah. Okey. Seterusnya. Selain kita gunakan borang kajian keperluan pelanggan, kita juga boleh gunakan borang project brief. Di mana borang project brief ialah satu proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh mereka bentuk. Ingat, project brief bermaksud perbincangan antara siapa? Pengurus projek dan pelanggan. Perekaan perlu membandingkan produk sedia ada di pasaran untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada produk sedia ada. Maksudnya borang project brief ni, kamu kena buat perbandingan. Kalau kita cerita pengorek pensel tadi, kita kena buat perbandingan. Dua perbandingan pengorek pensel sedia ada di pasaran. Itu dia. Di mana mereka bentuk berperanan menterjemah kriteria reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran atau contengan. Di mana kita akan gunakan dua borang, iaitu borang brief dan borang aplikasi project brief. Ingat, dalam borang ini perlu ada perbandingan produk sedia ada di pasaran. Mesti ada dua produk sedia ada. Kalau kita ambil contoh pengorek, mesti ada dua jenis pengorek yang sedia ada di pasaran. Kerana kita akan buat perbandingan.
Ini ialah contoh borang project brief. Okey, di mana dia ada kriteria pertimbangan utama. Okey, ada soalan ni lah, iaitu fungsi, apakah kegunaan produk ini, di mana produk ini digunakan, dari segi persembahan, bagaimana cara produk ini dipersembahkan, dari segi tujuan pasaran, siapa yang akan menggunakannya, siapa pesaing yang wujud, pengguna bagaimanakah yang akan mengguna produk ini, kuantiti, berapakah jumlah yang diperlukan, style atau gaya, bagaimana reka bentuk produk ini, adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran, dari segi kualiti, bagaimana kualitinya, adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa, apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi, dari segi anggaran kos, berapakah kos untuk menghasilkan satu produk, apakah nilai keuntungan yang dikehendaki, berapakah anggaran kos terakhir, dari segi jangka masa, bila pelanggan ingin produk ini disiapkan, apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa yang sama. Okey, ini contoh dalam buku teks ada. Okey, dalam buku teks kamu lihat muka surat. Ini dia. Okey, muka surat 44. Okey, ada resep isi. Okey. Kita isikanlah ikut soalan. Yang penting kita dah tahu apa yang kita nak buat. Ini yang tadi saya beritahu, iaitu mesti ada dua jenis produk sedia ada di pasaran, perbandingan. Kalau kita lihat untuk berus kasut, dia ada berus kasut bentuk bentuk macam ni, kuboy, ataupun berus kasut bentuk begini. Dia akan bandingkan. Okey. Okey, baiklah. Boleh dipercayai dan sahih. Di mana perkataan boleh dipercayai dan sahih terkandung dalam rubrik. Okey, ini ialah cerita tentang kerja khusus lah. Di mana maklumat yang kamu berikan mestilah boleh dipercayai dan juga benar, sahih. Kalau di mana kamu kena nyatakan sumber ataupun maklumat tu kamu dapat kat mana. Kerana dia mempengaruhi markah kamu punya kerja khusus. Okey. Baiklah. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk tugasan saya akan beritahu dekat mana dalam Google Classroom. Itu saja. Terima kasih. Kita jumpa kelas akan datang. Bye.